وصحبه وأزواجه وذرياته وأصحابه وقرابة التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح كل المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمنا وأساتذتنا وكلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور الشمس أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk kita hadir memberikan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur juga kita panjatkan kepada Allah taala kerana Allah taala masih lagi beri kesehatan, kekuatan, tenaga, rezeki, mata, rezeki telinga, yang dengan semua ini marilah kita sama-sama gunakan untuk menambahkan lagi, meningkat lagi nilai ta'awun kita kepada Allah SWT, nilai taat kita kepada Allah SWT. InsyaAllah kita sama lagi faraid pada malam ini muka surat 76 separuh raya 76 separuh baru 76 sekarang. Lama dah rasanya. Artinya 3 tahun dekat ni. Artinya kat 3 kali raya lah. Nampak macam 3 kali dah tak puasa. Mungkin Kalau 3 tahun umur 76 dah. Wow. 6 tahun ni seorang. Okey, tak apa, insyaAllah kita sambung. 76 soalan 66. Okey. Soalan 66. Tuan-tuan sihat tak? Nah. Saya masuk tadi kan, saya tengok kursi dah patok lah. Kursi dah penuh. Ini dah penuh. Kursi ni Bagi alhamdulillah dah. Kita berazam mencuba untuk nak duduk. Untuk kita untuk ilmu. Azam kita dah alhamdulillah. Jika berlaku kes seorang ahli waris hilang. Kes ahli waris hilang. Dia ni ada ke tak ada? Ada. Tapi dia hilang. Okay. Dia tu bukan tak ada. Tak ada ni barangkali sebab mati. Ataupun barangkali sebab tak lahir lagi kan. Tapi dia ni ada, cuma hilang. Apa cerita dia? Okay. Jika berlaku kes seorang ahli waris hilang, adakah dia masih layak menerima pewarisan? Si mati ni ada anak 5 orang. Contoh, 4 orang masih hidup. Mungkin duduk sekali dengan ayah dia, mungkin duduk sekali dengan mak dia, mungkin duduk lain-lain tempat. Mungkin yang sulung di Kuala Lumpur, yang nombor 2 di Ipoh, nombor 3 di Johor, nombor 4 di Sarawak. Yang 5 mungkin di Sabah. Tapi yang kes ni 4 ada. Seorang ni tak tahu tak mana. Hilang. Bagaimana dia tanya ayah dia, anaknya seorang lagi di mana? Entah. Hilang, tak pernah balik. Telefon tak pernah, apa pun tak pernah. Okey. Berlaku tak kan? Berlaku. Apakah kes hilang ni sama dengan kes panduan?
banduan yang dalam penjara. Sama ke tak sama? Tak sama tak nah? Tak sama. Kes orang hilang, hilang. Tak dapat dikesan semua. Kes banduan dalam penjara, dia cuma tak balik rumah aja, tapi dia ada dan kita tahu dia dekat mana, kan? Kalau dia hidup, kita tahu dia hidup. Kalau dia dah meninggal pun kita tahu. Itu beza dia. Waris yang hilang diistiadatkan sebagai al-mafqud. Al-mafqud. Seseorang waris yang hilang tetap akan mendapat pusaka. Seseorang waris yang hilang tetap akan mendapat pusaka selagi mana tidak dibuktikan kematiannya oleh mahkamah, oleh pemerintah, oleh tuan hakim ataupun oleh orang-orang yang berautoriti bagi keputusan yang bagus. Meninggal dah si fulan ni. Iya ke dia meninggal? Udah. Mana tahu dia meninggal? Malam mahkamah dapat keputusan. Si fulan bin si fulan ni dah meninggal. Itu maknanya meninggal lah. Ataupun di kampung kita. Meninggal ke? Dah meninggal dah. Mana tahu meninggal? Tu pengelola kubur dah datang. Dan setiap ukuran telitip, panjang macam mana kan, lebar macam mana, badan dia lebih kurang ini. Oh, lebar tak banyak ni, 2 kaki cukup ni. Panjang dia 6 kaki setengah cukup. Maknanya jelas mati dia. Baik. Seseorang waris yang hilang tetap akan mendapat pusaka selagi mana tidak dibuktikan kematiannya atau dikeluarkan perintah anggapan kematian oleh mahkamah. Mahkamah yang berkeputusan. Perintah benda ni, mahkamah ni dia keputusan dia terpakai. Kalau tu hakim ni kata apa? Dengan ini mahkamah isytiharkan sebulan-sebulan ni mati. Mati lah. Okay. Walaupun selepas 10 tahun dia balik. Kita dah faraid dah tu dah. Dah faraid dah. Kakak dapat, adik dapat, mak dapat, suami dapat, isteri dapat, ayah dapat. Siapa mati? Semua ada. Kakak dapat, adik dapat, abang dapat, ayah dapat, mak dapat, suami dapat, isteri dapat. Siapa mati? Ni mahkamah ada urusan ni. Debar nampak. Oh, yang hilang balik tu mati. Ya ke? Okey, sekarang dah betul pick up ni. Yang ada ni kan. Adik ada. Abang ada. Kakak ada. Ayah ada. Mak ada. Pak Ngah, Pak Long, Pak Tis semua ada. Suami ada. Isteri ada. Siapa yang mati? Agak-agak siapa mati? Agak-agak siapa mati? Tak ada orang mati lagi kan. Saja saya tengok tu aja. Jam ke tak jam? Saya kan tengok jam tak jam. Tentu bila ada suami dan isteri maknanya tak ada orang mati lagi. Okey. Tak ada orang mati. Ini bergantung pada mahkamah. Tuan. Kalau mahkamah tu hakim ke debang jadi kata matilah. Macam itu jelas. Sebab dia nampak kehilangan, terbang hilang. Itu yang minta mahkamah keputusan kan. Ini kalau tu hakim nak buat betul, dia yang pertama tu dia berlaku atas report. Katakan si keluarga ni ada 5 beradik. 4 beradik ni ada daripada tahun 2000 sampai 2021 ada. Ada 2000 sampai 2025 ada. Okey, 5 tahun ada. Kemudian yang seorang ni hilang. Hilang ni keluarga tak report. Tak ada polis, tak ada apa-apa. Tengok masih usaha sendiri, usaha cari tahu. Daripada 2005 sampai 2010. 5 tahun cari. Tak jumpa. Tambah lagi 2 tahun. Dari sampai 2007. Maknanya dah 7 tahun tak jumpa. Lepas tu dia mahu pergi report polis. Bila report polis, tentuan tarikh hilang bermula daripada tarikh report itu. Itu tarikh hilang lah. Itu kena tanya ni, Saifuddin Nasution. Sebab dia menteri bahagian tu, dia tahu lah. Patutnya dia tahu lah kan. Kalau dah report polis, dia tahu lah kan. Report kata dia ni hilang, nombor-nombor tu dia tahu lah. Ni ceritanya kita tak report apa semua ni, kita tak report. Tak tahu pergi mana ni. Okey. Cerita dia tak tahu pergi mana, cuma last kali dia pergi ke mahkamah. Pergi pada polis, pergi mahkamah. Mahkamah buat keputusan.
Mahkamah buat keputusan kata mati, matilah dia. Walaupun dia masih hidup. Kan? Walaupun pada hakikatnya dia sebenarnya dia masih hidup. Tapi di Pulau Tioman, contoh, di Pulau Tioman dia berenang cari ikan, terlajak lah angin dengan tsunami tiup telah pada Tioman. Kawan tak buat handphone. Kan? Contohnya ke, telefon pun tak ada kanjui apa semua. Jam dia jam. Mahkamah ketuk handphone, ketuk kena kata mati. Tiba-tiba 10 tahun dia balik. 10 tahun dia balik tuan. Dia balik macam mana? Benar tak Faraid? Nak bagi ke tak bagi? Tunggu jawapan selepas ini. Kalau tengah kena tunggu lah. Ada makan yang mana ni? Dah. Alhamdulillah. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ni mazhab Syafi'i ni, mazhab kita ni. Okey, maksudnya mazhab kita apa? Kematian orang yang hilang dianggap berlaku pada masa keputusan mahkamah mengenainya. Itulah kematiannya. Tengok. Kematian bagi orang yang hilang bermula daripada keputusan mahkamah tu. Maksudnya kalau suami hilang lama hilang 7 tahun dah. Tapi tu hakim baru putuskan keputusan mati dia bulan 1 2024. 1 bulan 1 2024 baru mahkamah buat keputusan kata mati. Sedangkan hilang dah lama dah. Jadi edah dia bermula bila? Edah bermula bila tu hakim buat keputusan suami kamu dah meninggal, di situ bermula edah. Okey, jalan sana. Kematian orang yang hilang dianggap berlaku pada masa keputusan mahkamah mengenainya. Bila hakim itu berkeputusan? Kalau hakim itu berkeputusan pada tahun lepas, tahun lepas dah kita ada. Kalau hakim itu berkeputusan pada bulan 1 baru ni, bulan 1 baru ni lah. Tak? Yang kata kematiannya. Oleh itu, dia boleh memusakai harta warisnya yang meninggal sebelum keputusan mahkamah dikeluarkan. Walau bagaimanapun, baik. Sebelum dia mati pula. Sebelum dia hilang kan? Sebelum dia hilang, dia boleh ambil harta waris. Tak ada masalah. Okey dah. Mana? Apa? Saja ya guru tuan. Baik. Katakan dia buat apa, mahkamah buat keputusan kata dia meninggal pada 31 bulan 12 2023. Itu keputusan mahkamah. Sebelum pada tarikh itu, keluarga dah ayah dia meninggal dulu. Kata ayah dia meninggal dulu. Okey. Ayah dia meninggal bulan 6 2023. Masa ayah dia meninggal, maka adik-beradik pada keluarga semati ni, keluarga ayah ni, anak-anak ayah ni, dia kena pastikan bahawa yang hilang ni juga dapat harta pusaka. Kena kira. Contoh gini. Ini bukan saya tulis kan? Sebab ni cantik. Suami, isteri, ada anak, 4 orang, lelaki, perempuan, contoh. Seorang hilang. Hilang ni pergi mahkamah istihad pada 1 hari bulan 1 2024, dia ni meninggal. Okey. Mahkamah istihad begitu. Dia meninggal pada 1 bulan 1 2024. Tetapi katakan ni ayah dia mana? Ayah dia mana meninggal pada 6 hari bulan 6 2023. Maksudnya siapa meninggal dulu? Ayah dulu ke anak dulu? Ayah meninggal dulu. Ya ini mahkamah bawa istihad dia tentang hilangan kematian dia, anak yang hilang tadi. Maksudnya daripada tarikh 6 hari bulan 6 sampai ke tarikh 31 hari bulan 12, anak ini layak mewarisi harta pusaka. Jelas kan? Sebab apa layak? Kerana pada tarikh ini mahkamah belum istihad kata dia meninggal. Maknanya dia dapatlah harta pusaka. Katakanlah dia ni dah ada kahwin, dah ada anak. Contoh, ada anak, ada isteri. Hartanya dapat pada siapa kan? Dari isteri, dapat kepada anak dengan isteri dia lah. Anak dia, katakan dia ni ada anak, lelaki, contoh. Dia ada isteri. Maknanya isteri dia akan dapat 1/8. Okey. Anak laki 2 orang dapat berapa tuan? 7/8. Okey. Sebab apa? Sebab dia ayah dia meninggal lebih awal daripada istihad mahkamah. Tapi kalau mahkamah kata apa? Okey, dengan ni mahkamah istihadkan bahawa dia meninggal pada 1 bulan 1 tahun 2023. Contoh kan? Contoh mahkamah dia istihad
dia backdated. Contohlah ni contoh yang dah mungkin tak berlaku backdated mahkamah. Kalau disiarkan pada 1/1/2023, ayah dia meninggal 6/2023. Anak dia ni dapat tak pusaka? Tak dapat. Kenapa tak dapat? Kerana dia meninggal lebih awal daripada ayah dia. Bukan dia meninggal lebih awal. Mahkamah mensiarkan dia meninggal lebih awal daripada ayah dia. Jelas tak? Maknanya keputusan mahkamah ni sangat penting. Memang dia meninggal, dia meninggal lebih lewat ayah, tapi dia nak kahwin. Mana ada keputusan dia nak kahwin? Dia belum kahwin. Oh, dia tak kahwin lagi. Dia tak kahwin lagi. Lepas tu harta ayah dia meninggal. Dia dapat keputusan. Sebab dia tak ada. Okey, sebab dia hilang. Dia layak dapat. Harta kan siapa jaga? Agak-agak dalam 1, 2, 3 ni siapa paling amanah? Dengan 4 masuk ke bini dia. Saya rasa yang paling amanah ni saya. Kalau kita yakin bahawa 1, 2, 3, 4 ni tak amanah, harta dia tak selamat, kalau dia boleh pegang, maka dia kena simpan kepada orang yang paling amanah. Okey, jangan jelas. Sebab apa? Tapi kalau dia yakin isteri lebih amanah sebab harta anak dia, maka dia pegang. Nanti anak dia balik, dia bagi. Okey. Dia hilang sebelum meninggal. Okey. Okey. Dah disahkan belum? Tuan-tuan baik. Okey, yang penting tuan-tuan keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah apa pun keputusan mahkamah yang diterima pakai. Kalau mahkamah kata bahawa dia meninggal lewat daripada ayah dia, maka dia dapat harta pusaka. Tapi bila mahkamah kata oh tak, disebabkan dia meninggal lebih awal daripada ayah dia, maka dia tak dapat harta pusaka. Kan orang yang meninggal lebih awal daripada si mati tak boleh terima harta pusaka lah kan. Jelas tuan? Okey. Okey tuan. Jelas Okey, seterusnya. Saya takut orang banyak-banyak ni. Kata balik tengkuk tu. Okey. Oleh itu dia boleh memusakai harta pewarisannya. Mana tadi? Anak laki tadi, kalaulah mahkamah isytiharkan dia meninggal pada 1/1/2024, sedangkan ayah dia meninggal awal daripada itu, maka anak laki ni boleh dapat harta pusaka. Tetapi dia tak kahwin lagi. Tak ada siapa yang nak jaga harta pusaka, maka harta akan dijaga oleh adik-beradik dia ataupun mak dia yang amanah, yang boleh diyakini selamat harta tadi. Kenapa kena ambil berat dalam bab ni? Yalah, sebab kalau kita bagi pada adik-beradik yang tak amanah, yang tak boleh diyakini keselamatan harta tadi, maka harta tadi akan habis, tak selamat. Okay. Sebab tu kita kena tengok. Katakanlah contoh, 4 orang tadi tak amanah. Nak bagi ke siapa tuan? Bagi kepada inilah, qariah ni lah. Siapa yang lebih amanah? Pengurusi masjid, pengurusi surau. Bagi ada pegang. Tak boleh Ustaz. Pengurusi itu baru kahwin 3 Ustaz. Oh, kalau bagi dia pegang, tambah lagi 1. Okey, tak boleh pakai juga. Maka bagi orang yang paling amanah, yang lebih selamat harta dia. Last sekali tak ada siapa-siapa tuan. Pada siapa tuan? Wakil kerajaan. Siapa dia? Tok Mulu lah. Wakil kerajaan yang ada. Kalau semua tak amanah tu, hantar saya je lah ke rumah. Hantar ke rumah salah simpan. Kalau tak cukup, saya pakai dulu. Tentu wanita dan cerita bahawa pemegang amanah penting dia. Pemegang amanah dia penting. Dia janganlah buat khianat. Okey, jelas. Contoh muka surat 77. Tuan, belakang tu penuh tuan, ke depan tuan. Tuan, lagi abang masuk lagi terpijak, takut terpijak tangan ke terpijak pinggang. Penuh ke belakang tu. Ini dia bang. Kita bagi laluan. Dalam tu ada muslimat tu. Lagi takut muslimat ketuk kepala je kalau. Baik, Ahmad mati pada 1 Januari. 1 Januari Ahmad mati pada 1 Januari tahun 2000 dan meninggalkan 3 orang anak, Zurina, Sabariyah dan Zailani. Maknanya pengarang kitab ni orang lama tuan. Nama-nama lama, nama baru tak ada. Kalau saya kata tulis begini. Ahmad mati pada 1 Januari 2000. Meninggalkan 3 orang anak, iaitu
Iya, nggak lupa. Mirafilda. Siapa lagi yang terkenal apa nih? Nah, itulah. Ini maksudnya kita nih ulama nih. Apalah kita raih lah. Dan jalani 10 hari kemudian, 10 hari kemudian Ahmad jadi 10 hari kemudian ayahnya yaitu Zalani dapat hilang. Ahmad mati pada 1 Januari tahun 2000 dan meninggalkan 3 anak. Ahmad ni meninggal tau. Ahmad ni meninggal pada 1 Januari. Dia tinggal 3 orang anak. 10 hari kemudian, selepas Ahmad ni meninggal, anaknya Zalani hilang. Anda baca ke belum ni? Saya baca kat mana macam ulang tadi. Okey, 10 hari kemudian Zalani ni hilang. Okey. Zalani pula mempunyai seorang isteri. Ish. Saya tanya betul ke tak betul ni? Kalau betul ke tak betul kan dia tak ilmu dah kita raihkan pengarang kita ni. Mari tengok cerita harta pusaka. Ahmad meninggal. Ahmad meninggal pada 1 Januari 2000. Ahmad ni dia ada anak berapa orang? 3 orang ke? Apa nama tadi? Sabaria, Zurina, Zailani. Baik. 10 hari kemudian, 10 hari selepas Ahmad ni meninggal, Zailani ni hilang. Okey, Zailani hilang. Tapi Zailani ni dia ada siapa? Dia ada ahli waris dah. Ada. Siapa ahli waris dia? Isteri dia. Isteri dia ada lagi. Kemudian anak dia berapa orang? Anak dia 2 orang iaitu Osman dengan Ali. Semua nama-nama lama kan. Osman dengan Ali. Isteri dia Osman dengan Ali. Okey. Seorang anak lelaki Zailani, Osman, mati pada 11 Februari 10. Zailani, seorang anak lelaki Zailani, Osman. Osman ni dia meninggal pada 11 hari bulan 10 tahun 2001. Okey. Zailani hilang. Bila Zailani hilang? Hilang pada 10 hari selepas ayah dia meninggal. Maknanya Zailani hilang pada berapa bulan tuan? 11 hari bulan 1 tahun 2000. Okey. Sebelum kita baca ni, kita tengok tadi balik. Tengok pelan tadi balik ya. Sebelum kita baca terus. Siapa meninggal dulu? Ahmad meninggal dulu. Siapa yang hilang? Zailani hilang. Zailani hilang selepas Ahmad meninggal. Sebelum kita baca ni, soalan dia. Zailani ni dapat harta pusaka ayah dia? Dapat. Kenapa dapat? Kerana dia hidup di saat ayah dia meninggal. Okey, maknanya Zailani dapat harta pusaka. Okey, baik. Zailani ada isteri. Isteri dapat harta pusaka? Tak tahu lagi sebab Zailani tak ada istihad apa lagi. Okey. Setelah Zailani dianggap mati. Okey. Maksudnya dia pergi ke mahkamah, mahkamah dah istihad. Sekarang ni Tok Hakim dah istihad dah. Tok Hakim kata apa? Zailani diisytiharkan meninggal pada 1 bulan 1 2008. Oh, rupanya mahkamah isytiharkan Zailani dia meninggal pada 1 bulan 1 tahun 2008. Okey. Baik. Pusaka Zailani, okey, sekarang tengok. Okey. Harta pusaka Zailani. Soalan pertama. Zailani ni dapat harta pusaka ayah dia? Dapat. Kenapa dapat? Kerana Zailani ni dia hidup di saat ayah dia meninggal. Okey, itu dia punya key point dia. Zailani dia hidup di saat ayah dia meninggal, dia dapatlah. Walaupun dia dia hilang lah kan. Tapi hakikat dia dapat. Baik, 10 hari kemudian dia hilang. Lepas dia hilang, 11 bulan 10 2001. 11 bulan 10 2001 Osman meninggal. Zailani meninggal 2008. Osman meninggal 2001 ke 2010? 2001 ya? Okey, 2001. Osman meninggal 2001. Zailani. Allah. Okey.
Anak dia meninggal 2001 bulan 10, ayah dia meninggal pada 2008. Maksudnya ayah dia meninggal kemudian daripada Osman. Betul? Jangan baca bab hilang tak hilang lagi. Kita baca bab Faraid dulu. Osman ni layak tak mewarisi harta pusaka ayah dia? Tak layak. Kenapa tak layak? Ya betul, sebab dia meninggal lebih awal daripada ayah dia. Jelas kan? Mudah aja Faraid. Okey. Soalan dia apa? Soalan dia. Dia kata apa? Zailan ni dianggap mati 2008. Pusaka Zailan ni akan diwarisi oleh isteri dan anaknya Ali. Betul lah. Akan pergi kepada isteri dan anaknya Ali yang masih hidup. Kalau kita tanya, kenapa Osman tak dapat? Osman tak dapat kerana dia meninggal lebih awal daripada ayah dia. Saya tanya, baik, Osman meninggal 2001. Atuk dia meninggal 2000. Siapa yang meninggal dulu? Atuk meninggal dulu. Osman ni layak tak mewarisi harta Ahmad, atuk dia? Okey, satu. Sebab ayah dia masih hidup, maka tak layak lah. Tak layak sebab dia terhalang. Kenapa? Ayah dia masih hidup, walaupun si Osman ni anak lelaki daripada anak lelaki si mati kan. Itu lelaki daripada anak lelaki si mati. Memang nak boleh waris. Tetapi oleh kerana pada masa yang sama, si Ahmad ni meninggal, anak lelaki dia masih hidup, masa itu maka si Osman tak layak mewarisi. Okey, jelas kan? Baik, lepas ni kalau dalam bab ni saya yakin tuan-tuan boleh bantu masyarakat kan. Kalau orang tanya, saya ni boleh dapat harta pusaka suami saya. Kenapa? Suami saya baru meninggal. Belum meninggal. Minggu lepas. Okey. Dia ada harta tak? Tak ada harta. Nak jawab macam mana? Tak ada lah. Benar lah. Dia meninggal bila? Bulan lepas. Boleh tak saya ni isteri dia, kahwin sah? Ada lagi surat nikah. Semua ada lagi. Saya ni layak tak mewarisi harta pusaka suami saya? Layak. Tapi suami kau ada harta ke tak ada? Tak ada. Tak ada jawapan dia? Tak ada. Itu je lah. Kan? Kalau ada harta, ada lah. Betul kan? Betul boleh jawab kan? Bantu masyarakat. Kak pencen? Pencen lah. Pencen atau pusaka ke tak? Pencen bulanan. Kata 4,000 sebulan. Suami dia meninggal, suami dia ada pencen. Sebulan 4,000. Duit tunai tak ada. Duit tunai kupang pun tak ada. Bajunya selai dia, itu pun pakai bumi sekali. Contoh tu lah. Baju suami dia kan itulah selai yang ada pun. Itulah selai yang ada. Bila suami dia meninggal, ke bumi sekali dengan baju tu. Punya tak ada kain ni. Tapi pencen ada, sebulan 4,000. Dia pencen tu. Harta pusaka ke tak? Pencen bukan harta pusaka. Okay? Pencen bukan harta pusaka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk kita faham dan kita boleh bantu masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Niat kita tuan-tuan dan tak boleh tahu nak bantu masyarakat, bantu diri kita dan bantu masyarakat. Kematian tu berlaku, selalu berlaku tuan-tuan. Kalau meninggal tu di kalangan kawan-kawan kita tuan-tuan, dengar-dengar lah. Dengar-dengar tuan-tuan. Kalau kita dalam bab yang selalu berpesan, selalu berpesan. Bahawa kan, kenduri tahlil kan. Selalu sebesar. Kalau kita meninggal, dia pernah buat tahlil, dia tak buat tahlil, tolong ambil perhatian. Kalau tak, dia pun ajak kita buat tahlil lah malam ni. Di rumah. Tentuan selaku pengurusi surau, selaku pengurusi taman. Pengurusi ni, dia kena bertanggungjawab. Besok pada masyarakat dia kena tanya. Pengurusi surau kena tanya aku. Betul kan? Pengurusi surau kena tanya besok. Kulu kuroin, kulu masyarakat. Setiap daripada kamu ada tanggungjawab dan kamu kena tanya tentang tanggungjawab. Tapi saya yakin fungsi ya. Fungsi dia yakin dia dah okey dah tanggungjawab dah. Tuan dah ngaji ramai alhamdulillah. Itu fungsi. Aduh, mati lagu kalau ni Ustaz. Bagaimana kan? Ya. Lepas tu duduk sini je. Duduk sini pun tak banyak.
Kalau duit shilling ada tahun 1967 tu gila juga. Okey. Baik. Kalau saya mati meninggalkan duit shilling je, duit RM1, duit RM50, RM100 semua tak ada habis dah kan. Terbakar apa tak kira lah, saya duit shilling ni masih ada. Baik, duit shilling atau pusaka ke tidak? Harta pusaka. Maka kita pakai itu juga. Tapi anak-anak tak nak. Shilling. Tapi kalau dia mau cari tahun 1966 guna. Lepas kepin dia bayar RM1,000 dia tak nak. Baik, duit shilling juga atau pusaka. Okey. Berapa sen paling rendah duit shilling atau pusaka? 1 sen. Ada 1 sen jumpa 1 sen je. Kalau rumah tadi kan. Baju habis, semua habis. Duit shilling 1 sen jumpa. Anak dia 5 orang. Jumpa duit shilling 1 sen. Agak-agak dia berapa dah? Tahu lah. Dia buat apa? Ambil kat abang lah. Ambil kat abang. Pasal apa? Pasal 1 sen. Cuma RM100,000. Tuan. RM100,000. Dia bertanya, bang, bila nak bayar saya bang? Ini kalau RM100,000. Tuan, biasa tuan. Biasa. Saya ada orang datang rumah saya. Petang malam. Petang malam datang rumah. Petang malam. Mana hari bang? Mana hari? Rasa hari Senin dah cuti. Saya balik kuliah subuh. Sampai rumah, ada orang datang. Perihal isteri dia meninggal, tuan, orang kampung di rumah lain kan. Orang kampung. Dia meninggal, duit dia dalam akaun isteri dia RM43,000. Cuma dia daripada dia, Ustaz cuba kira parai je lah. Saya suami dapat berapa, kami anak 2 orang je. Anak 2 orang je, seorang lelaki, seorang perempuan. Perempuan dapat berapa ribu dan suami dapat berapa ribu. Tuan, RM43,000. Allah, banyak. Itu kan kira tak ada. Ada kira benar aja kan. Dia banyak alhamdulillah kita buat dah. Tapi kita tak ada cemburu. Kita kena bantu masyarakat. Bagaimanakah cara pengiraan pusaka anak dalam kandungan? Anak dalam kandungan apa? Kandungan mak atau kandungan ayah? Kandungan mak lah tuan. Anak ayah tapi dalam kandungan dia. Anak kandung. Anak kandung. Tapi dalam kandungan apa? Kandungan bini dia. Anak kandung. Anak kandung. Tapi dalam kandungan apa? Kandungan bini dia. Oh, meninggal juga. Okey lah. Kalau ayah dia meninggal, anak dalam perut, layak dapat? Layak dapat. Nak bagi masa bila? Masa dia kandungan, belum dah boleh kira dah. Katakan, contoh, suami meninggal. Isteri masih hidup. Yalah, isteri masih hidup lah kan. Suami meninggal. Suami, isteri, anak katakan lelaki perempuan. Kemudian sedang mengandung. Ini dah sedang mengandung. Lelaki perempuan? Tak tahu. Lelaki perempuan tak tahu. Baik, sekarang ni yang meninggal suami. Bila suami meninggal, isteri, anak dah ada 2 orang. Seorang yang sedang mengandung. Maka soalannya, apakah anak dalam kandungan isteri dapat atau pusaka? Jawapannya, dapat. Okey, jawapannya, dapat. Masalahnya sekarang ni, yang ni jelas lakinya. Yang ni jelas perempuannya. Yang ini belum keluar. Bila belum keluar dan masih dalam perut mak dia, maka kita bagi dengan kadar lelaki perempuan. Lelaki perempuan? Lelaki. Walaupun dalam perut jadi perempuan. Scan. Bawa pergi scan, KPD, bawa pergi pantai scan. Oh, memang nampak perempuan. Nak faraid? Lelaki. Dia keluar betul-betul keluar nanti, dia tengok, loh. Perempuan. Hukumnya dah keluar, baru patah balik kepada perempuan. Okey, maksudnya duit mesti dah lebih kan? Contoh macam inilah. Contoh, si mati ada duit RM80,000. Isteri dapat berapa tuan? Isteri dapat 1/8. Anak 3 orang. 3 anak kandung dapat 7/8. Kalau 80,000, sama-sama 8, 1, 7. Bermaksud, isteri dapat 10,000. Anak-anak dapat 70,000.
Okey, anak 70,000. Sekarang ni anak lelaki ada berapa orang? 2 orang, perempuan 1 orang. Bermaksud kalau nak faraid, lelaki ni jadikan perempuan. Jadi 2 orang perempuan, 2 orang perempuan jadi 4 orang perempuan campur dengan seorang yang original, dia ada 5 orang anak perempuan. Seolah-olah keluarga ni ada 5 orang anak perempuan. Okey, jangan ni seolah-olah aja nak ibu dah kira. 70,000 bahagi dengan 5. 14 ya? Okey, 14,000. Bermaksud 1 bahagian anak perempuan 14,000. Okey, kita bagilah. Anak lelaki tak berapa ribu? 28,000. 2 orang. Anak lelaki 2 orang, 28,000. Yang kedua. Anak perempuan 14,000. Okey. Baik. Bila kita scan bab faraid bagi bentuk lelaki. Okey, sebab dia tak keluar lagi. Bila anak tadi dah keluar, rupa-rupanya perempuan. Bila dah lahir, perempuan. Tapi kita bagi pada sini lelaki. Apa nak buat? Ambil balik 14,000. Ambil balik. Perlu tak minta izin pada dia? Nak minta izin macam mana? Dia baru 2 hari lahir kan? Maka sebagai seorang ibu, dia tahu, oh anak aku lahir ni perempuan. Maka apa harus dia buat? Ambil balik 14,000. Buat apa 14,000 ni? Bagi kepada siapa? Bagi kepada ustaz lah. Ustaz yang ngajar penat mana ni? 4 kali duduk, 4 kali duduk lah. Bagi pada bagi pada mak. Di sini tuan. Tengok tuan. Di sini dah berubah dah settle dah berubah. Okey tuan, tengok tuan. Dah berubah. Sepanjang saya mengajar tuan, tak ada seorang pun kata yang lelaki dia bagi kau ustaz. Tak ada seorang pun kata, cukup-lah surau ni nak kata, lelaki 14,000 bagi siapa? Bagi kau ustaz lah, kesian ustaz majau, masbuk, maghrib tadi. Pun tak bunyi juga kan lah. Okey, baik. Tuan, 14,000 jadi. 14,000 duit ni kita ambil balik daripada yang tadi. Sebab apa yang keluar ni perempuan. Kan, yang keluar ni perempuan. Maka kita ambil 14,000. Sekarang 14,000 nak bagi pada apa? Nak bagi pada apa? Isteri ke mak? Isteri ke mak? Kenapa mak pula? Dia kan kahwin lagi. Okey. Sekarang ni 14,000 ni, 14,000 yang kita cabut balik ni, kan? 14,000, tak faham tak maksud saya? Okey, 14,000 yang saya pegang ni, kan saya pegang 14,000. Kita nak faraid, nak bagi atas nama isteri ke atau nama mak? Duit ni. Jadi bagi kepada 1, 2, 3. Ni. Bagi yang berdua. Betul lah. Okey. Okey. Ni betul memang benda kena bincang dah lah. Kita tak nampak asalnya. Sebab benda ni dia ingatkan habis. 14,000 ni adalah duit yang asalnya 80,000. Okey, asalnya 80,000. Isteri dah dapat dah. Berapa ribu? 10,000. Tu hak isteri dah settle. Selesai. Sekarang ni yang anak ni 70,000 ni 70,000 ni anak punya. Sekarang kita dah faraid pun dah selesai. Cuma bila dia keluar daripada perut mak dia, dia tak sabar seperti yang kita target. Rupanya keluar tu perempuan. Bila keluar perempuan, dia ada lebih 14,000. Duit lebih ni asalnya duit apa? Duit anak-anak. Faham kan? Bukan duit isteri dia. Sebab duit mak dia dah settle. Kita dah bagi 1/8 tadi. Awal. Ini 70,000. Duit anak-anak 3 orang. Tolak 24,000. Sebab bagi kat dalam kandungan. Rupanya salah. 14,000 ni dia patah balik ke mana? Dia patah balik ke sini tuan. Jelas tuan? 14,000 bagi 3 bagi ke faraid. Bahagi 4. Bagi 4 maksudnya laki bagi lagi 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey. Laki 2 bahagian. Kita bagi 14,000 kan? 14,000 ni. 14,000 ni. Kita bagi kepada siapa tuan? Bagi kepada 1 orang, 2 orang. Bagi balik kepada yang lain. Sebab kita tak ada silap tadi. Okey. Bagi balik kepada adik-adik dia.
Okey, jalan. Selesai. Malam ni makan apa? Nasi ke mi? Kalau makan nasi, boleh tambah lagi. Kalau makan goreng, apa tirah? Tuan lapar tuan. Oh. Saya kalau hari Rabu kalau kami tak makan dah rumah petang. Harap-harap ada makanan kat sini. Tak ada makanan memang tak pernah yang lewat ni. Musim apa tadi bang? 70? 79 eh? Okey. Right. 78 eh? 78 eh? Bagaimanakah pembagian tadi kan? Janin sudah wujud dalam kandungan ibunya semasa kematian buaya. Maksudnya dalam kepala janin ni. Janin ni apa janin? Anak dalam kandungan janin. Janin itu dilahirkan dalam keadaan hidup walaupun beberapa saat. Itu syarat dia. Syarat dia nak dapat dia mesti dia lahir atau tidak hidup ketika dia meninggal. Dia dalam perut mak dia. Tapi dia kata mak dia, anak aku ni hidup. Ketika suami aku meninggal, dia hidup, dia tenang, terasa pergerakan dia. Maksudnya dia hidup di saat ayah dia meninggal. Ataupun janin itu dilahirkan dalam keadaan hidup walaupun hanya bersaat saja. Pun layak dapat atau pusaka. Okey tuan. Undang-undang pusaka Islam mengenai pasti beberapa tanda menunjukkan bahawa janin tadi dilahirkan hidup. Ni tanda hidup. Tanda-tanda hidup. Jadi tengah anak tadi hidup, kata hidup ni tanda dia. Tanda janin itu hidup. Yang menunjukkan bahawa janin itu lagi hidup seperti menangis. Itu keluar ngeyau. Menangis. Itu kucing. Macam mana? Lama tak dengar bunyi budak kecil. Tak kenal juga lah. Wek. Itu. Walaupun dia menangis sekali. Pakai. Nyam. Okey. Tuan, tengok kita nak. Banyak tuan kita ni. Walaupun penipnya. Yang pertama seperti dia menangis. Ada tanda dia hidup. Okey. Ataupun dia menyusu. Siapa menyusu? Mak dia menyusu ke? Ayah dia menyusu ke? Anak menyusu? Anak lah menyusu. Kalau bapak dia dah mati dah. Bapak dia meninggal jadi. Yang menyusu siapa? Anak dia. Tuan, anak yang menyusu dah baru lahir tu. Air susu kan yang banyak kan. Allah baru lahir. Dia hanya bersih-bersih dalam doktor. Dalam kita. Doktor pun macam kata apa? Salah ada. Kalau dia hanya minum satu titik daripada susu mak dia kan. Satu titik, dua titik. Sebab baru lahir kan. Contoh dia kan. Satu, dua titik dah cukup kenyang dah untuk budak tadi. Dah cukup dah. Allah Ta'ala maha bijaksana tak. Dia mencipta susu ibu yang pertama kali keluar tu kan daripada apa ibu punya susu ni kan. Dah cukup dah. Walaupun sedikit. Jangan ayah dia. Ayah satu kotak dah seledi. Tak juga kenyang. Tahu-tahu dah seledi dah coklat. Lagi tak juga kenyang. Kali harap ni. Baik. Astagfirullahaladzim. Saya gurau-gurau tu. Aku tu ngantuk. Aku tu lena. Okey lah. Baik. Menyusu atau menapas. Nampak menapas dia? Kan? Doktor tahulah kan? Menapas tak menapas. Hidup tahniah. Puan dapat baby laki. Hidup gini ni. Okey, baik. Atau bergerak anggota badan dia. Nampak tangan dia bergerak. Gini bergerak. Itu tanda hidup. Dan sebagainya. Para fuqaha mempunyai pendapat yang berbeza sama ada seluruh badan janin itu perlu dilahirkan dalam hidup ataupun sebagian besar saja. Baik. Ni ulama bahas juga. Yang dia masukkan hidup ni dah keluar separuh ke ataupun dah keluar semua daripada rahim bini dia. Keluar kepala saja. Sampai bau. Lepas tu senyap. Tak bunyi. Mati ke hidup? Tentu lagi kepada kita. Mana pula lagu tu kan? Dia lahir. Kepala keluar. Lepas tu badan keluar separuh. Bau. Bunyi teriak. Bunyi tadi. Parkat senyap. Lepas tu kan pusat tak keluar lagi. Perut masih dalam perut mak lagi. Kaki dalam perut mak lagi. Baik. Bayi yang nak hidup kan mati. Baru keluar separuh. Kita kata apa? Dia ni hidup kan mati. Kalau dia hidup, dia layak dapat pusaka. Kalau dia mati, tak layak dapat pusaka. Bukan sikit punya kes dia. Okey. Tengok dah apa cerita dia. Mazhab Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali. Apa dia kata?
disyaratkan bahawa janin itu adalah dilahirkan dengan seluruh badannya. Oh, maknanya kalau keluar separuh kepala, kepala dah keluar, tengkuk dah keluar, bahu dah keluar, dada dah keluar, tapi hak perut meninggal. Meninggal. Walaupun dia menangis, bersuara tadi, tetapi dia dianggap meninggal. Maka dia tak layak mewaris harta pusaka ayah dia. Allah Rabbi dari para ulama tadi, para fuqaha ni dia sangat teliti nampak ni. Kalau kita dan entahlah. Tengoklah keadaan pulanglah ya. Pandai-pandai doktor barusan hidupkan mati, kami terima aja. Itu jadi keputusan dia. Okay. Disyaratkan bahawa siapa yang disyaratkan ni Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Imam Malik dan Imam Bali. Syarat bahawa janin itu adalah dilahirkan dengan seluruh badannya dalam keadaan hidup. Satu. Jika sebahagian sahaja dilahirkan hidup dan kemudian meninggal dunia, maka dia tidak berhak mewarisi harta pusaka. Sekalipun kerana itu diikuti dengan tangisan. Macam tadilah. Lahir, keluar, ngeau, gerak tangan dia sempat buat pis lagi kan. Pis, gerak kamar lagi kan. Tapi keluar lepas separuh badan, meninggal. Maka bayi dia nak meninggal. Tak layak mewarisi harta pusaka ayah dia. Baik. Setelah memenuhi syarat data, janin berhak mewarisi harta pusaka dan beberapa bahagian harta yang sepatut disimpan hingga kelahirannya. Maksudnya, kalaulah tak lahir lagi, harta tadi harus disimpan. Simpan ke siapa tuan? Ahli waris yang diyakini selamat harta dalam simpanan mereka. Okey, dah. Habis. Okey, nak sama-sama. Setelah memenuhi sebelah tawa. Bagi mazhab Maliki, harta pusaka tersebut tidak boleh dibahagikan sehinggalah janin itu dilahirkan. Pada mazhab Maliki, faraid bagi mak yang mengandung tadi, ayah meninggal, suami dia meninggal, harta simpan tapi tak boleh dibagikan lagi. Sebab sebab tak lahir sebelum lagi. Okey, dah. Sampai situ. Ada soalan kan? Cukup jawapan ni. Berhenti pada muka surat 79 soalan 68. Oh, ni tahun saya lahir ni. Saya lahir tahun 68. Ya, ada soalan kan? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita berhenti pengawalan di sini. Kita sambung lagi pada bulan depan. Bulan depan bulan 2. Lepas tu bulan 3 kita cuti ya. Sempat tak kita Ramadan? Sempat ya? Sempat ya? Ramadan sempat ya? Raya sempat ya? Okey. Maknanya kita cuba dua kali lagi lah. Bulan 2 dengan Ramadan. Sebelum Ramadan. InsyaAllah. Mudah-mudahan 5 tahun lebih lah. Saya target 5 tahun dah. Sebab masjid Cikgu Jai pun dalam 5 tahun ngam. Kemudian surau di Telintan ngam juga 5 tahun. 5 tahun dan ngam 5 tahun. Tapi tak tahu cuti. Tak tahu apa cuti. Kalau nak cuti tu lah habis. Tapi insyaAllah kita cuba habis lah. Cuma bahagian-bahagian belakang ni saya tak akan sentuh lah. Bahagian belakang sekali. Sebab bahagian belakang tu ada kebanyakan kita buat mahkamah. Kita buat mahkamah ni biarlah mahkamah cerita sana. Saya takut nanti cakap boleh. Mahkamah tu tak boleh. Sebab mahkamah ni banyak mahkamah lah yang cerita lah. Kita jaga bab yang lebih jelas. Okey, cuba untuk malam ni minta maaf banyak-banyak kalau ada kata bahasa atau tergurau lebih-lebih. Bab makan juga kalau ada saya makan lah tuan. Kalau tak ada, saya minta lah kan tuan. Kalau ada kita makan, tak ada kita tak payah makan, kita balik makan kat rumah. Saja tergurau aja. Cuma bertanya je sekadar mau tak menguatkan keyakinan saya kan. Mudah-mudahan adalah makan malam ni ya. Bila kata ada betul, saya semangat lagi tuan. Itu je kata ada pun. Saya dari itu je kan. Allah Rabbi nak makan coba tuan dengannya senang kan. Oh, sebulan sekali tu nak merasa dia lemak. Tentang punya ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Allahumma lana dzunubana wa ghfirlana wa rahmaka. Terjadi minal muslimin mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai akhir kita berparah dan surah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.